sumpah yang main-main. Biasanya orang Arab kalau dah pergi ke bandar, belum lagi wallahi. Dia sumpah senang-senang je wallahi, belum lagi wallahi. Kalau dah makan, wallahi belum lagi. Dia bercakap sikit-sikit, bersumpah sikit-sikit, keluar wallahi, tallahi, wabillahi. Begitu biasanya. Ini kebiasaan orang Arab yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya jangan bersumpah dengan sumpah yang lalai, dipanggil sumpah lalai. Tetapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, Allah tidak bersumpah kecuali terhadap sesuatu yang besar. Kita tengok setelah daripada ini, apa sesuatu yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dalam surah ini. Dalam surah ini ada yang menyebut tentang Al-Buruj ini, sebahagian besarnya mengatakan gugusan bintang-bintang lah, ya. Buruj-buruj ini gugusan bintang-bintang. Ada bintang yang berbentuk ikan dan paus, ada yang berbentuk apa, kalau jengking, skorpion tu, ada yang berbentuk macam-macam betul lagi. Itu namanya gugusan bintang-bintang yang disebut di dalam Al-Quran buruj. Dan ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa buruj ini merupakan fasal-fasal peredaran matahari dan juga bulan. Matahari dan juga bulan beredar mengikut fasal-fasal yang tertentu, 12 fasal. 12 bulan kan? Ya? Buruj di situ maksudnya. Tetapi sebahagian besar ulama sebut buruj ini adalah gugusan bintang. Kalau kita ingat pendapat sebahagian besar ulama pun, alhamdulillah, surah Al-Buruj, surah gugusan bintang. Begitu. Surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang apa? Pertama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala nak meneguhkan iman. Iman siapa? Iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Apabila mereka disiksa, ditindas, diperkotak-katikkan oleh golongan kufar, maka Allah menurunkan ayat ini. Ayat ini diturunkan di Mekah, Makkiyah. Semasa bila? Semasa akidah umat Islam belum lagi mantap, tetapi akidah sudah menaik. Jadi bagi kita umat Islam, apabila kita diuji, apabila kita mendapat ujian, apabila kita mendapat cubaan dalam memperjuangkan agama, dalam menyebarkan agama Islam, ada orang tak suka kita, ada orang benci kita, ada orang sebut kita disesat dan sebagainya, kita mengadulah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca cerita-cerita yang Allah sebut di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah yang mana Allah meneguhkan iman mereka. Dalam surah ini Allah cerita tentang kisah Ashabul Ukhdud, ya, yang kita sebut Ashabul Ukhdud, yang ada disebut dalam ini. Jadi selain daripada Allah nak meneguhkan hati orang yang beriman supaya iman mereka kuat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam surah ini memberi khabar duka cita kepada kaum musyrikin Mekah dan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman di kalangan orang mukmin yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga cerita di sini perangai masyarakat Arab Mekah, masyarakat Quraisy ini sama dengan perangai-perangai golongan-golongan yang terdahulu yang Allah sebut Ashabul Ukhdud di dalam ayat ini, yang Allah sebut Fir'aun dan Allah sebut Thamud dalam ayat ini. Jadi banyak cerita-cerita di sini, dan kadang-kadang dalam beberapa ayat Allah nak mengubat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak menceritakan bahawa Allah mampu melakukan segala-galanya, cuma tunggu masa saja. Dan di sini ayat ini memberi, Allah kata, pengajaran kepada orang-orang yang beriman dan juga ancaman kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sebenarnya surah-surah ini kalau didetailkan banyaklah yang Allah nak bagi tahu. Cuma rasanya Ustaz Alias dah bagi tahu, mau saya ulang balik ya, supaya kita tidak mudah daripada ayat yang ke-9 ataupun ayat yang ke-10. Dari segi kelebihan surah ini, biasanya dalam sesetengah tafsir dan dalam banyak tafsir, bila ayat ini tidak disebut tentang kelebihan, ayat Al-Quran itu juga tetap mempunyai kelebihan. Tetapi bila disebut kelebihan, maknanya ayat ini mempunyai kelebihan lain selain daripada ayat-ayat yang tidak disebut kelebihannya. Maknanya mempunyai kelebihan yang tersendiri. Kelebihannya di sini ialah di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini dan juga surah At-Tariq, surah Al-Buruj dan juga surah At-Tariq. Nabi baca dua surah fil isya'i al-akhirah, di dalam sembahyang isya rakaat yang kedua. Kelebihan dia, Nabi pernah baca dua surah ini, surah Was-Sama'i Dzatil Buruj dan juga Was-Sama'i Wat-Tariq, dalam sembahyang isya pada rakaat yang kedua. Nabi baca dua surah. Boleh tak Ustaz kita baca dua surah? Baca dua surah pun boleh, baca tiga surah pun boleh. Baca satu surah pun boleh. Jadi kita pilih satu lah. Sebab pendek. Kalau kahwin je kita pilih 4. Sebab lebih. Biasa kan? Nafsu. Kasih ceria sikit sebab lama tak tengok senyum. Dan mengikut satu riwayat yang lain yang dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat membaca surah As-Samawat, surah langit-langit. Membaca surah As-Samawat di dalam sembahyang isya. Di dalam Al-Quran disebut ada beberapa surah As-Samawat. Dalam Al-Quran sebut ada 4 surah As-Samawat. Sama langit, As-Samawat jamak kepada langit, langit-langit. Bila disebut dalam hadis As-Samawat, langit-langit, ada maksudnya langit betul. Sebab langit ada 7 petala langit. Ada yang disebut di dalam hadis, bila disebut As-Samawat, bukan 7 petala langit yang atas kepala kita ni. 4 surah yang mengandungi cerita pasal langit, yang Allah bersumpah dengan langit. Yang pertama surah Al-Infitar. Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat wa idza al-kawakibu intatarat. Surah Al-Infitar. Dan yang kedua surah Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u syaqqat. Idza as-samaa'u syaqqat, surah yang kedua. As-Sama' juga di situ. Yang ketiga surah Al-Buruj yang kita nak baca ini, dan yang keempat surah At-Tariq, Was-Sama'i Wat-Tariq. 4 surah ini Nabi baca dalam sembahyang isya. Bukan Nabi baca, 2 surah tadi Nabi baca, Al-Buruj dengan At-Tariq. 4 surah ini Nabi suruh sahabat baca. Itu beza sikit. 4 surah ini Nabi suruh sahabat baca dalam sembahyang isya. Maknanya kalau nak baca dua pun boleh baca. Itu dari segi kelebihannya. Dari segi sebab nuzul, sebab turunnya surah ini. Kalau hadis sebab wurud, sebab berlakunya, sebab Nabi sebut hadis ini. Dari segi sebab nuzul, hadis sebab nuzul surah ini berlega sekitar kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini adalah raja dan juga pembesar-pembesar di Najran. Najran ini satu tempat di Yaman.
Yaman tahu. Najran. Kisah ini berlaku di antara jarak fatrah Nabi Isa alaihissalam dengan kebangkitan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah berlaku di Yaman. Kemudian jaraknya masanya di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut satu riwayat katanya lebih kurang 40 tahun sebelum kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah dia diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad serta Imam An-Nasai. Kisah ini merupakan kisah yang panjang. Kemudian di sini dia ringkaskan supaya tidak terlalu panjang. Dan kalau teman-teman baca di dalam kitab-kitab tafsir lain, ada kisah Ashabul Ukhdud ni sampai berbelai-belai, kisahnya panjang. Dia cerita satu persatu. Cuma oleh kerana sebab nuzul, dia bagi tahu sikit, dia bagi tahu ringkas. Ada seorang raja yang kafir. Dia digelar sebagai Dzun-Nuwas Al-Yahudi. Dzun-Nuwas ni gelaran dia, agama dia Yahudi. Dan nama dia Zur'ah binti Tuban As'ad Al-Kumairi. Nama dia Zur'ah Al-Kumairi. Kumairi itu gelaran. Sampai berita kepada raja ni Dzun-Nuwas ini bahawa sebahagian besar rakyat dia telah beriman dengan agama Nasrani. Dia agama Yahudi. Agama Yahudi ini agama yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian agama yang dibawa oleh Nabi Allah Musa ini disambung oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Nampak? Dilengkapkan oleh Nabi Isa. Sebab tu orang Kristian sekarang ini menamakan Old Testament dengan New Testament. Dia pakai dua-dua. Old Testament dinamakan Injil. Injil yang kita wajib beriman ni bukan Old Testament, New Testament. Taurat dan Injil yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa ini adalah pelengkap kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Dzun-Nuwas ini adalah seorang raja yang kafir. Dia beragama Yahudi. Yahudi di kala itu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, mereka beriman kepada Allah. Tetapi lepas sudah zaman Nabi Musa sampai kepada zaman Nabi Isa, mereka perlu beriman kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Allah Isa. Mereka masih tinggal di dalam agama Yahudi. Apa? Kata apa? Saya bagi contoh. Sekarang ini turun sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi meninggalkan kita 1400 tahun lebih dah. Jadi Allah perintahkan kita supaya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah dirit agama Yahudi dulu sebab sudah diselewengkan. Allah Subhanahu wa taala juga sudah dirit agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Sebab walaupun dulu betul tapi sudah diselewengkan oleh penganut masing-masing. Sama juga masuk zaman Dzun-Nuwas. Dia kafir tapi disebut agama Yahudi. Begitu. Jadi bila dapat berita sebahagian besar penduduk Najran di Yaman menganut agama Nasrani, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam sekarang ni. Sekarang ni agama Nasrani lagi banyak menyeleweng dan bukan sembah Allah yang Esa. Begitu. Jadi bila mereka dapat tahu, Raja Najran ini dapat tahu sebagian besar penduduk Najran menganut agama Nasrani, maka mereka pun menghantar tentera ke Najran dan mereka tangkap mana yang beragama Nasrani. Mereka tangkap, mereka kumpul dan mereka bagi dua tawaran. Tawarannya apa dia? Tawarannya supaya meninggalkan agama Nasrani ataupun akan dibakar.
Jadi mereka pilih untuk tidak meninggalkan agama Nasrani, kerana pada masa tersebut agama Nasrani menyembah Allah yang Esa, dibawa oleh Nabi Allah Isa, belum lagi turun Nabi kita. Jadi bila begitu, mereka pun perintahkan kepada penggali-penggali parit Ashabul Ukhdud supaya gali parit di sepanjang jalan. Ukhdud ni lubang. Ashab yang punya, sahib tuan punya, ashab jamak. Ukhdud lubang. Lubang macam mana? Ukhdud ni lubang yang digali di dalam tanah, bukan bulat, bukan persegi, jadi sepanjang. Digali di jalan besar, digali sepanjang. Kemudian dimasukkan unggun-unggun api, kayu-kayu untuk dibakar. Kemudian yang tidak mau beriman kepada agama Yahudi, dicampurkan ke dalam lubang tadi, dibakar dan disaksikan oleh pembesar-pembesar dan rakyat-rakyat mereka yang beragama Yahudi. Ini sunnah yang berlaku kepada pengamal-pengamal, penganut agama yang Allah cerita. Bila penduduk Mekah diuji, bila penduduk Mekah dianiaya, bila golongan-golongan yang memeluk Islam disiksa, maka Allah turunkan ayat ini nak bagi tahu kepada masyarakat Mekah bahawa inilah perangai golongan-golongan kafir daripada dulu sampai sekarang, dan beginilah juga rintangan-rintangan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai sekarang pun begitu juga ujian-ujiannya. Cuma mungkin kuat, mungkin tidak kuat. Jadi mengikut riwayatnya ada yang mengatakan bahawa yang dibunuh di dalam lubang tadi, lubang panjang tadi, seramai 20,000 orang. Bukan jumlah yang sedikit. Tengok apa yang berlaku di rumah yang digali lubang tu, kita tengok gambar. Wallahu a'lam betul atau tidak, tetapi itulah yang diceritakan, dan kemungkinan besar memang itulah realiti yang berlaku. Kerana sekarang ini agama Islam ditindas di mana-mana, dan tidak ada umat Islam, pemimpin-pemimpin Islam yang bangkit membela umat Islam yang dibunuh. Umat Islam dibunuh di mana-mana, begitu murahnya nyawa umat Islam. Jadi Allah nak cerita ni, ada mengikut riwayat lebih kurang 20,000, ada mengikut riwayat yang lain lebih kurang 12,000, ada yang kata sampai 70,000. Riwayat yang berbeza. Cuma sebab usul dia adalah kita pasal Ashabul Ukhdud. Itu. Tafsir. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit dzatil buruj yang mempunyai gugusan bintang. Allah bersumpah dengan langit, dan Allah juga pernah bersumpah dengan bulan. Allah juga pernah bersumpah dengan matahari dan benda-benda jumud yang lain, benda yang kita anggap tidak bernyawa. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud, dan hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan di sini maksudnya hari kiamat. Hari yang Allah janjikan kepada orang yang beriman untuk mengecapi nikmat, dan hari Allah janjikan kepada orang yang kufur, yang tidak beriman, untuk menerima azab daripada perlakuan mereka. Wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Mengikut setengah tafsir, wasyahidin yang menyaksikan, wa mashhud yang disaksikan. Yang menyaksikan di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi akan menjadi saksi kepada kita umat manusia pada hari akhirat nanti. Kita beriman ke, kita tidak beriman ke, kita kufur ke, Nabi yang akan menjadi saksi.
wa masyhud, dan yang disaksikan siapa? Umat manusia. Itulah. Dan mengikut riwayat yang lain, wa syahidin maksudnya yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang menjadi saksi untuk kita. Wa masyhud, dan yang disaksikan yaitu Yaumun Arafah, hari Arafah. Itu pendapat para sahabat dan juga tabi'in. Maksud yang menyaksikan dan yang disaksikan, begitu maksudnya. Qutila ashabul ukhdud. Qutila kalau terjemah secara biasa dibunuh. Tidak boleh diterjemahkan secara biasa. Sebab itu orang yang belajar dia tak akan terjemahkan itu bahasa Arab semata-mata bahasa Arab. Qutila dibunuh, qatala bunuh, qutila bina masyhur dibunuh. Qutila maknanya di sini lu'ina. Maksudnya dilaknat. Halaka, binasa. Itu maksudnya. Qutila ashabul ukhdud, binasa dan dilaknat ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Siapa? Raja Najran dan juga pembesar-pembesar Najran yang bersekongkol di dalam menyiksa manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, yang berapi. Allah cerita di dalam pagi itu dinyalakan api dzatil waqud, yang mempunyai bahan bakar, yaitu kayu api. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka, siapa mereka ini? Golongan-golongan Raja Najran. 'Alaiha qu'ud, mereka ini duduk di mana? Di tepi-tepi lubang yang mereka gali. Mereka duduk di atas kursi sambil menyaksikan manusia-manusia ini dibakar hidup-hidup. Ini Allah nak cerita bila manusia punya perlakuan begini, betapa kerasnya hati manusia. Dan kemungkinan besar mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah kita tak tahu. Tetapi bila perangai manusia sampai begini sekali, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudahlah mereka siksa manusia yang beriman. Mereka mula menyaksikan, mereka tengok sampai berseronok. Ini perlakuan mereka. Padahal orang beriman tidak ada salah apa-apa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, mereka menyiksa orang beriman ketika mereka qu'udun, duduk 'alaiha, di tepi-tepi tempat pembakaran tersebut, di tepi-tepi parit. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin syuhud, dan mereka, kita terjemahkan ambil yang belakang tu, syuhud, dan mereka menyaksikan, mereka tengok apa yang mereka perlakukan kepada orang-orang yang beriman. Mereka tengok ni sambil berseronok. Kau nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau ikut agama Yahudi, kau mau ikut agama Nasrani, kau tak mau ikut agama Yahudi, nak ikut agama Nasrani, kau dibakar. Beginilah azabnya. Seolah-olah mereka sambil tertawakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum, dan untuk tadi menyiksa minhum, di kalangan orang-orang yang beriman, illa an yu'minu billahil azizil hamid, kecuali kerana mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sebab mereka menyiksa orang yang beriman ini adalah kerana tidak lain dan tidak bukan kerana mereka beriman kepada Allah. Satu sebab je.
Tapi oleh kerana Raja Najran ini tak puas hati, macam mana boleh beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa, tidak beriman kepada agama Yahudi? Mereka beriman je, mereka tak buat apa-apa selain daripada itu. Tidak ganggu kedudukan Raja Najran, tidak mau merampas kuasa, tetapi hanya semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Allah cerita. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyiksa orang yang beriman. Illa, kecuali satu sebab ini saja mereka menyiksa orang yang beriman. Ayyuminu billah, kerana mereka beriman kepada Allah. Rupa-rupanya bagi orang kafir tak boleh kita beriman. Apa yang berlaku di negara-negara bukan Islam, apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Lebanon, tragedi Syubra dan Syatila itu, pembunuhan beramai-ramai umat Islam itu, dan sampai sekarang berlaku di Palestin kerana umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kali. Orang kafir tidak akan bersetuju dengan umat Islam sekiranya umat Islam menyembah Allah. Ini yang Allah cerita dalam Al-Quran. Ini sebab paling utama. Benda-benda lain itu menjadi sampingan. Mereka buat alasan je. Mereka nak bunuh orang Islam, mereka bom PWTC. Boleh bunuh umat Islam. Mereka nak bunuh umat Islam, mereka kata ISIL mengganas dan sebagainya. Kalau mereka menentang mujahidin yang betul pun, mereka menentang Islam. Kalau mereka menentang IS ke, mereka menentang Islam juga. Yang dibunuh dua-dua agama Islam. Mereka tak akan membunuh orang kafir. Apa? Jadi mereka tak akan berdiam diri dengan umat Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah pula cerita yang mereka sembah ini adalah Tuhan yang memiliki baginya kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Oleh kerana mereka menyembah Allah yang mempunyai pemerintahan di langit dan juga di bumi, ini yang menjadi sebab mereka tidak suka kepada rakyat Najran. Ini sebab, padahal mereka menyembah Allah yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang memerintah langit, yang memerintah bumi. Sepatutnya bila manusia menyembah Allah yang sebenar-benarnya, sepatutnya mereka setuju. Sebab itu Allah SWT beritahu dalam ayat yang seterusnya ini, Allah yang macam mana yang disembah oleh penduduk Najran yang menyembah agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah memberi ancaman selepas daripada itu, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan ke atas tiap-tiap sesuatu. Maknanya apa yang dilakukan oleh orang kafir, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap penduduk Najran, disaksikan, dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu benda kecil pun yang mereka perlakukan kepada manusia yang beriman kecuali Allah tahu. Allah yang menjadi saksi. Ini cerita. Dan selepas ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut pula tentang azab kepada orang yang kafir dan juga ganjaran kepada orang yang beriman. Ayat yang ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, orang yang selalu menduga manusia yang beriman, sama ada lelaki dan juga perempuan. Mereka cuba manusia yang beriman ini dengan cara macam mana? Dengan cara menyiksa, dengan cara membunuh, dengan cara disalib, dengan cara dibakar dan sebagainya. Banyak lagi seperti mana yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila umat Nabi disalib, ditindih dengan batu, dijemur di tengah panas matahari, disiksa, dibunuh dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala cerita-cerita yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Tujuannya supaya hati manusia yang beriman kepada Allah pada zaman Nabi menjadi kuat, menjadi kental. Kita bila berlaku peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita rasa macam tak boleh tahan ni kalau ujian begini, kita kena baca, kita kena dengar kisah-kisah umat terdahulu. Supaya apa? Supaya iman kita menjadi kuat. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menjadi iman. Tapi kalau kita hati kita ataupun iman kita tak kuat, kita pula dengar kisah-kisah manusia yang iman tak kuat, akhir sekali kita menyerah kalah. Macam kita malas sembahyang, lepas tu kita dengar kisah si fulan malas sembahyang juga, tapi kerjanya okey je, dinaikkan pangkat. Lepas tu si fulan ni tak sembahyang juga, malas sembahyang juga, tapi rezekinya menjual ikan melimpah ruah. Si anu ni tak sembahyang juga, tapi keluarganya bahagia, boleh beli rumah besar, rumah yang mahal dan sebagainya. Kita pun kata, aku kalau tak sembahyang kita jadi begitu juga, rezeki melimpah ruah. Jadi malas kita sembahyang. Jadi kita bila iman kita rendah, kita kena baca, kita kena dengar kisah-kisah manusia yang imannya meningkat, lalu iman kita meningkat. Ini yang Allah ajar kepada kita. Bila iman para sahabat Nabi rendah, Allah ceritakan kisah-kisah umat terdahulu supaya iman mereka tinggi. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa menguji. Mereka nak uji orang yang beriman lelaki ataupun perempuan. Mereka nak uji kalau dibakar beriman ke tidak. Kalau dibunuh beriman ke ataupun tinggalkan agama. Sengaja nak uji. Allah bagi tahu sesungguhnya orang yang sentiasa menguji, sentiasa mencoba orang yang beriman lelaki dan perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Jahat banget manusia yang nak uji. Thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Sepatutnya bila mereka sedang mereka bertaubat. Thumma lam yatubu, tetapi mereka tidak bertaubat setelah mereka uji, siksa punya siksa. Mereka hanya tahu keputusannya bahawa iman manusia yang kental kepada Allah SWT tidak mudah menyerah kalah. Mereka tahu sekadar tahu sahaja, mereka tak ambil pengajaran. Falahum azabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahannam. Ini kecaman Allah kepada orang yang sentiasa memuji orang-orang yang beriman, termasuk juga kafir Quraisy dan termasuk juga ashabul ukhdud. Walahum azabul harim, dan bagi mereka juga azab yang membakar. Kenapa Allah ulang dua kali? Satu kali Allah bagi tahu falahum adzabul jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahannam. Walahum adzabul harim, dan bagi mereka azab yang membakar. Padahal dua-dua sama. Azab neraka jahannam pun membakar, azabul harim pun, azab yang membakar pun neraka jahannam juga. Ini nak menunjukkan kecaman Allah kepada orang yang sentiasa memuji orang yang beriman, sentiasa mencuba orang yang beriman, tetapi mereka sendiri tidak insaf dan tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kecam mereka berkali-kali dengan azab api neraka. Mengikut riwayat yang disebut oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Hasan Al-Basri kata, "Unzuru ila hadzal karam wal jud." Lihatlah betapa dermawan dan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya'ah, mereka telah membunuh kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Wa hum yad'uhum ila taubat wal maghfirah. Wa huwa yad'uhum ila taubat wal maghfirah. Dalam masa yang sama Allah masih lagi mengajak mereka supaya bertaubat dan minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala.
Hasan Al-Basri sebut, tengok betapa dermawan, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka bunuh lebih daripada 20,000 manusia yang beriman dengan cara bakar, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan makhluknya membakar manusia, membakar makhluk yang lain dengan api, kerana hanya Allah sahaja yang lain membakar makhluk dengan api. Allah masih lagi mengajak manusia yang kufur kepada Allah ini supaya bertaubat dan juga supaya minta ampun. Seandainya mereka bertaubat, seandainya mereka minta ampun, Allah akan ampunkan mereka. Tengok betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut sini, "Tsumma lam yatubu", kemudian mereka tidak bertaubat. Tapi kalau mereka bertaubat, Allah akan ampunkan mereka. Amin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka syurga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini gambaran yang selalu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat syurga. Zalikal fawzul kabir, yang demikian itu adalah satu kejayaan yang besar. Dalam ayat yang ke-10 dan ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala cerita dua benda. Pertama, Allah soleh. Dua, selalu Allah gantikan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Dua ini digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hampir semua ayat Al-Quran yang disebut pasal iman, pasal amal soleh. Kerana kita sebagai seorang Islam tak cukup sekiranya kita kata kita beriman saja. Aku beriman, tapi sembahyang tahu tak? Aku beriman, tapi aurat itu aku tak boleh, susah sikit. Kalau main bola mesti pakai seluar pendek, tak selesa bawa seluar panjang. Aku beriman, tapi riba aku tak boleh, tak sudah. Ini beriman, amal solehnya tiada. Allah gantikan dua-dua, beriman dan beramal soleh, baru layak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia amal soleh tiada, benda baik tiada, dia tidak menipu, tidak berbohong dengan manusia ni. Dia bukan main lagi beramal, dia jumpa manusia dia senyum. Ada orang rosak kereta, dia tolong baiki, dia berhenti di tepi jalan tolong, sanggup dia tolong. Tetapi dia tidak beriman, tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ramai manusia yang bukan Islam tapi perangainya baik, berangai baik, tapi tidak ada yang pertama, tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak juga untuk masuk syurga. Sebab itu Allah selalu gantikan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal soleh, barulah dapat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah satu kejayaan yang cukup besar. Masuk Indonesia kan? Rasanya setakat untuk malam ini. Jadi untuk diberbat kita sambung pada ayat yang ke-12. Jadi aku lupa lihada astagfirullah alazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.